berita politik paling tergempar. Untuk makluman, bosku Najib dan 3 juta ahli UMNO, sebentar tadi 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan mengumumkan permohonan Datuk Seri Najib Razak dan peguam belanya Tan Sri Shafie Abdullah untuk menyingkirkan Gopal Sri Ram, timbalan pendakwa raya dalam kes 1MDB ditolak. Ya, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, sebentar tadi prosiding di peringkat Mahkamah Persekutuan mengumumkan kekalahan Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah buat kali ketiga, yang mana secara rasmi akhirnya Najib Razak gagal untuk menyingkirkan dan memecat Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya dalam kes perbicaraan jenayah 1MDB. Kekalahan ini adalah sangat-sangat memalukan dan ia membuktikan kebenaran analisis perundangan saya beberapa bulan lalu. Kekalahan ini membuktikan Najib Razak gagal untuk menutup semua kes 1MDB beliau dalam Mahkamah Malaysia. Sememangnya ini adalah berita kekalahan yang sangat-sangat memalukan Najib Razak dari segi moral politik, dari segi perang persepsi dalam Mahkamah Malaysia, dari segi sentimen dan perang saraf psikologi yang memperlihatkan Najib Razak gagal dan terus gagal untuk menutup semua kes jenayah rompakan 1MDB yang diketuai oleh Gopal Sri Ram. Antara punca utama kekalahan Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah untuk menyingkirkan Gopal Sri Ram adalah kerana hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, mahkamah tertinggi di Istana Kehakiman Putrajaya, memutuskan Gopal Sri Ram terlebih layak untuk menjadi timbalan pendakwa raya kerana Gopal Sri Ram dilantik secara sah mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan atas perlantikan peguam negara di Putrajaya. Selain itu juga, kegagalan Najib Razak menyingkirkan dan memecat Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya dalam kes 1MDB hari ini adalah kerana hujah Najib Razak dan peguamnya Tan Sri Shafie Abdullah gagal membuktikan konflik kepentingan dalam perbicaraan kes 1MDB yang diketuai oleh Gopal Sri Ram sepanjang beberapa tahun ini. Maka ini adalah satu tamparan yang cukup hebat, yang mana sangat benar masin lagi mulut Jufazli Syed Ahmad. Saya telah menyatakan lebih awal, apabila sehingga hari ini Najib Razak gagal untuk menyingkirkan Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya, maka Najib Razak secara tidak langsung, secara automatik gagal untuk tutup semua kes 1MDB, berpuluh-puluh kes jenayah dalam Mahkamah Malaysia. Memang benar, memang masin mulut Jufazli Syed Ahmad. Semua kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah mencuri duit rakyat dalam kes 1MDB yang diketuai oleh Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya Kerajaan Malaysia tidak boleh ditutup dan terus gagal untuk ditutup oleh Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah. So, syabas dan tahniah kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. 3 orang hakim sebentar tadi memberi kekalahan yang sangat-sangat mengejutkan kepada Najib Razak yang tidak boleh tutup kes 1MDB-nya dan tidak boleh menyingkirkan serta memecat Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya yang sah mengikut rule of law. Ya, takziah ya bosku Najib, kerana
Kalau teruk hari ini kena smackdown oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, anda tidak mempunyai locus standi, tidak mempunyai hak perundangan dalam institusi kehakiman negara untuk tutup kes 1MDB, untuk menyingkirkan Gopal Sriram. Anda kata Gopal Sriram tidak layak, tetapi hakim-hakim Mahkamah Persekutuan mengesahkan sebentar tadi Gopal Sriram terlebih layak. Yash, Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah sangat kecewa hari ini, sangat malu kalah di Mahkamah Tertinggi Negara Buat kali ketiga, round ketiga. Sebelum ini kalah di Mahkamah Tinggi, kalah di Mahkamah Rayuan. Kali ketiga, memang inilah jalan mati, jalan maut, gali lubang kubur sendiri. Bosku Najib gagal dan terus gagal untuk melobi di hadapan hakim-hakim Mahkamah Malaysia menutup kes jenayah rompakan 1MDB tersebut. Gopal Sriram mengetuai kes jenayah Najib Razak dalam kes jenayah pindaan laporan audit 1MDB, yang mana bosku Najib didakwa sebagai dalang utama mengarahkan Ketua Audit Negara dan Jabatan Audit Negara mengubah beberapa dokumen sulit laporan audit 1MDB supaya beliau dan Jolo tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia sewaktu Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia di Putrajaya sebelum ini. Gopal Sriram juga mengetuai perbicaraan kes jenayah Peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Shafie Abdullah melibatkan kes jenayah pengubahan wang haram 9.5 juta ringgit. Duit 1MDB yang digunakan oleh Najib Razak membayar peguamnya Tan Sri Shafie Abdullah, dan duit itu dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Tan Sri Shafie Abdullah. Maka Najib Razak dan peguamnya melobi untuk kali terakhir di Mahkamah Persekutuan hari ini untuk menyingkirkan Gopal Sriram. Mereka kata Gopal Sriram ada conflict of interest. Mereka kata Gopal Sriram tidak layak, pelantikannya tidak sah. Malang sangat malang, sial dan cukup sial. Balak dan malapetaka terus menimpa Najib Razak hari ini. 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan memuktamadkan keputusan rasmi pelantikan Gopal Sriram oleh Jabatan Peguam Negara di Putrajaya adalah sah mengikut kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pelantikan Gopal Sriram tidak ada unsur-unsur conflict of interest. Pelantikan Gopal Sriram sangat-sangat layak di mata 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan hari ini. Maka hujah, substance, fakta, alibi Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah sangat-sangat lemah dibentangkan di semua Mahkamah Malaysia, sehingga hari ini secara rasmi Masin Mulut Jufazli Syed Ahmad, Najib Razak gagal bersama peguamnya untuk tutup semua kes jenayah 1MDB melibatkan Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah ini. Maka ini tanda-tanda kiamat besar. Bosku Najib akan meringkuk dalam penjara Sungai Buloh bersama peguam hebatnya tak lama lagi. Ya, pengkhianat, petualang, penjenayah, banduan, penyangak ini, anak guamnya pun penjenayah, peguamnya pun penjenayah. Gagal dan terus gagal untuk menyingkirkan Gopal Sriram, gagal dan terus gagal untuk menutup semua kes-kes jenayah rompakan 1MDB. Bosku Najib, Tan Sri Shafie Abdullah yang amat saya hormati, adakah anda berdua sudah bersedia untuk check-in dalam penjara Sungai Buloh? Raja Petra sebelum ini meramalkan Najib Razak akan selamat dalam kes 1MDB. Apa cerita Raja Petra? Hari ini 3 orang hakim Mahkamah Tertinggi di Istana Kehakiman Putrajaya, Mahkamah Persekutuan, menolak permohonan Najib Razak untuk tutup kes 1MDB, dan permohonan Najib Razak untuk menyingkirkan Gopal Sriram ditolak secara mutlak 3-0.
oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana dalam Mahkamah Malaysia. Ramalan Raja Petra sememangnya tersasar dan tersilap. Raja Petra ketinggalan kereta api. Najib Razak dan peguam hebatnya juga ketinggalan kereta api. Berdasarkan intelligence briefing yang saya terima selama ini, kes-kes jenayah rompakan Wan MDB Najib Razak sememangnya tidak boleh ditutup. Saya boleh sahkan sekarang. Hello? Ya. Saya mohon intelligence briefing yang tepat untuk saya dalam percaturan kuasa ini. Oh, adakah kes Wan MDB Najib Razak berpuluh-puluh kes itu boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia? Oh, tak boleh ya? Baik. Terima kasih di atas pengesahan tersebut. Saya baru sahaja berkomunikasi dengan tangan-tangan rakyat politik Malaysia, maka saya tak terkejut sehingga saat ini Najib Razak cukup-cukup struggle, cukup-cukup try hard, cukup-cukup berhempas pulas untuk tutup kes-kes jenayah Wan MDB beliau dalam Mahkamah Malaysia. Tetapi akhirnya atas izin kuasa Allah yang Maha Berkuasa, atas prinsip rule of law, atas prinsip the supremacy of federal constitution, Najib Razak sudah hilang kekebalan undang-undang dalam negara ini. Najib Razak bukan berada di atas undang-undang dan perlembagaan di negara ini. Ini membuktikan masalah sangat besar terpaksa dilalui oleh Najib Razak dan peguam hebatnya. Jika peguam bosku Najib juga ada kes jenayah pengubahan wang haram, kes jenayah berprofil tinggi melibatkan duit haram rompakan Wan MDB, esok lusa saya jangkakan bosku Najib dan peguam hebatnya akan tinggal dalam kamar penjara Sungai Buloh berjiran Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya hairan dan sangat terkejut. Najib Razak yang sangat-sangat berkuasa dalam negara Malaysia ketinggalan kereta api dalam kes Wan MDB ini. Sangat-sangat kesian dan sangat-sangat ironi. Seorang bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan yang very powerful hari ini, menerima intelligence briefing yang salah sehingga semua strategi dalam Mahkamah Malaysia gagal. Saya sebagai rakyat biasa, tidak ada duit berbilion-bilion ringgit dalam akaun bank peribadi saya. Saya bukan Perdana Menteri, tetapi saya menerima intelligence briefing daripada tangan-tangan rakyat politik Malaysia sehingga hari ini mengesahkan kes Wan MDB Najib Razak sememangnya tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Hari ini terbukti Najib Razak sudah gagal di peringkat akhir Mahkamah Persekutuan. Tak boleh singkirkan Gopal Sri Ram dan ini adalah petanda kiamat, petanda balak yang sangat besar kepada Najib Razak. Terbukti Najib Razak tak boleh tutup kes Wan MDB. Kenapa Najib Razak kalah dengan sangat-sangat teruk hari ini Pak Cik Makcik Oto Arum? Pertama, Najib Razak tidak ada kuasa lagi untuk mengawal kuasa yang di Pertuan Agong. Kedua, Najib Razak tidak ada kuasa lagi untuk mengawal kuasa seorang Perdana Menteri. Ketiga, Najib Razak tidak ada kuasa lagi untuk mengawal kuasa Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Keempat, Najib Razak tidak ada kuasa lagi untuk mengawal kuasa Peguam Negara dan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara Kerajaan Malaysia di Putrajaya. Najib Razak tidak ada power untuk kontrol kuasa undang-undang dan kuasa perlembagaan. Salah satu entiti yang paling berkuasa dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Maka ini antara perkara fundamental, perkara asas, perkara paling basic yang gagal difahami oleh Najib Razak dan konco-konconya. 1001 strategi dalam Mahkamah Malaysia, 1001 strategi perundangan diguna pakai.
Sehingga hari ini oleh Najib Razak dan peguam-peguam hebatnya untuk melobi tutup 42 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa melibatkan kes 1MDB terus gagal untuk ditutup. Berbilion-bilion ringgit duit rakyat dirompak oleh Najib Razak kantoi dalam Mahkamah Malaysia. Dan ini antara petanda besar. Saya tidak hairan jika semua 42 kes jenayah rompakan Najib Razak, beliau akan kalah secara prospek. Kerana peguam yang paling hebat dalam negara Malaysia dibayar oleh Najib Razak bernama Tan Sri Shafie Abdullah kalah secara mengejut hari ini bersama Najib Razak, sehingga permohonan mereka untuk menyingkirkan Gopal Sri Ram dan tutup kes 1MDB melibatkan nama Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah secara muktamad gagal 100%, ditolak oleh 3 orang hakim. Tabik spring, salute and respect kepada 3 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang berani mati memberi kekalahan kepada Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah yang terus gagal untuk menyingkirkan dan memecat Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya yang sah mewakili kerajaan Malaysia dalam semua kes jenayah rompakan 1MDB melibatkan Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah. Bosku Najib, tolong viralkan, tolong hebohkan dalam Facebook kamu. Kamu sudah kalah dalam Mahkamah Persekutuan hari ini dan kamu gagal untuk tutup semua 42 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah berprofil tinggi melibatkan kamu. Raja Petra, tolong betulkan fakta kamu. Jangan syok sendiri, jangan delusion. Jangan jadi nyanyuk Raja Petra. Najib Razak tak boleh menang dalam semua kes jenayah beliau. Sangat sukar untuk menang. Najib Razak tak boleh tutup 42 kes jenayah rompakan beliau dalam Mahkamah Malaysia. Kalau betul Najib Razak sudah bebas, sepatutnya hari ini Najib Razak sudah berjaya tutup 42 kes jenayah rompakan beliau melibatkan kes 1MDB. Tetapi sebaliknya, Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia, hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia secara kolektif memuktamadkan bersama tangan-tangan gaib politik dalam negara ini. Kes 1MDB kamu Najib Razak bersama peguam kamu Tan Sri Shafie Abdullah, tidak ada siapapun yang boleh tutup dalam Mahkamah Malaysia. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu, bosku. Banduan-banduan penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan kamu, bosku Najib dan peguam hebatnya yang sangat hebat merompak duit 1MDB bernama Shafie. Checkmate and game over. 100 kali bosku Najib dan peguam hebatnya yang kalah secara mengejut di Mahkamah Persekutuan hari ini, sehingga gagal untuk tutup semua kes 1MDB dalam Mahkamah Malaysia. Game is over, bosku. Terima kasih.